Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidos Macrang. Tumpuan berita, Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching PASBK telah mengadakan majlis kesyukuran bagi meraihkan kemenangan besar Gabungan Parti Sarawak JPS pada pilihan raya negeri PRN12 yang lalu. Hari menyempurnakan majlis berkenaan ialah Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datin Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari, rakyat Sarawak telah memberi keyakinan kepada kerajaan di bawah kepimpinan GPS untuk menjaga dan terus mempertahankan hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia dan laporan jawatan kuasa antara kerajaan IGC. Dalam hal ini, saya rasa bahawa kemenangan kita disebabkan oleh dasar-dasar yang telah kita usahakan. Umpamanya waktu kita kena pandemik, kita telah membantu rakyat kita BKSS 1 sampai 7 yang berjumlah 53 bilion ringgit untuk membantu rakyat kita. Dari sudut makanan, dari sudut bantuan keuangan, dan juga banyak yang telah kita laksanakan. Jadi ini kita bercakap, kita laksanakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis itu di Hotel Grand Margarita pada Ahad. Sementara itu, pengurusi PSBK Abdul Rahman Zainuddin memberitahu objektif penubuhan pertubuhan itu adalah bagi meningkatkan minat dan memberi peluang kepada belia di Kampung Bandar Shah khususnya dan di negeri Sarawak amnya melanjutkan pelajaran dalam bidang seni. Dalam majlis sama, Ketua Menteri telah menyampaikan buku Bandar Shah gemilang kepada 10 penerima. Laporan seterusnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jaul Samion hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Simon Dembab Maja di kediamannya di Kuching pada Ahad. Datuk Ahmad Jaul Samion yang mewakili seluruh penjawat awam negeri Sarawak mengucapkan takziah kepada isteri mendiang Datin Rosalind Siti Germany dan ahli keluarga di atas pemergian beliau. Mendiang Datuk Simon Dembab Maja menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah pusat perubatan swasta di Kuching Sabtu lepas pada usia 85 tahun. Beliau meninggalkan seorang balu, Datin Rosalind, 3 orang anak, 3 cucu dan 2 cicit. Semasa ditemui pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, anak sulung beliau, Jimmy Simon Maja, menyifatkan ayahnya seorang yang komited semasa menjalankan tugas dan berwibawa di samping menitik beratkan perpaduan pelbagai kaum dan agama di Sarawak. Mendiang akan dikebumikan di kampung asal beliau iaitu di perkarangan kubur Saint Christopher Chapel, Engkelili pada 26 Januari ini. Seterusnya di Kapit, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SCP Negeri Sarawak dengan kerjasama Pasaraya iMart telah mengadakan program Jualan Keluarga Malaysia PJKM bagi Parlimen Kapit selama 2 hari hingga Ahad di perkarangan tempat letak kereta Dewan Suara Kapit. Ia telah dirasmikan oleh menterinya yang juga ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi pada Sabtu dan turut dihadiri timbalan menterinya Datuk Rosol Wahid dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Asan. Menurut Datuk Seri Alexander, program tersebut mendapat sambutan begitu menggalakkan dari warga Kapit yang mahu mendapatkan barangan dengan harga yang lebih murah. Katanya program sama turut diadakan di 9 kawasan parlimen lain di Sarawak pada hari yang sama. Kita memantau melihat pada sekarang ke tempat yang kita adakan program jualan keluarga Malaysia di perkarangan Dewan Suara di Kapit ini. Nampaknya dari pagi tadi luar jangkaan saya ramai datang mengunjung ke tempat ini dan sekarang sudah pukul 12, nampaknya hampir banyak sudah stok-stok yang dijual ini dah dibeli sepanjang pagi tadi. Dan untuk besok kita akan adakan 1 hari lagi. Jadi saya difahamkan bagi negeri Sarawak pada hari yang sama hari ini ada 10 buah kawasan parlimen diadakan juga program jualan Malaysia ini, termasuk Kapit inilah. Selanjutnya, mengenai projek Benteng Laut Blok Fasa 3 Sebuyau yang dijangka siap dalam tempoh 24 bulan.
Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau. Datuk Julaihi Narawi berkata tawaran kontrak berjumlah RM19.9 juta itu telah dilakukan kepada kontraktor dilantik bermula 20 Januari lepas. Menurutnya ini bermakna projek Tempatan Banjir atau Benteng Laut melibatkan Blok F Fasa 1, 2 dan 3 Sebuyau sudah ditawar sepenuhnya. Bercakap semasa menghadiri taklimat projek Tempatan Banjir pada Sabtu, beliau berkata Blok F dijangka dapat mengawal dan menghalang limpahan air laut semasa berlakunya air pasang besar di Sebuyau. Ujarnya untuk rekod selain Blok F, blok lain yang sedang dibina ialah Blok E dari Tebelu hingga ke kampung seberang Sebuyau yang mula dibina sebelum penghujung tahun lepas. Sementara itu, Datuk Julaihi memberitahu projek Blok D dari Bajong ke Tebelu juga bermula tahun lepas, manakala Blok A Sebangan Fasa 1 sebelah Sebangan Bajong telah bermula pada Oktober 2020. Tambahnya Blok A Fasa 2 yang akan bersambung dari Bajong menuju Kampung Lutong, Pasar Sebangan, Sungai Menek masih dalam penilaian kontrak sebelum kontraktor dilantik. Ke perkembangan berikut, penarikan diri 88 atlet sukan Malaysia Sukma Bumi Kenyalang sedikit sebanyak menjejaskan persiapan kontingen Sarawak untuk beraksi pada Sukma 2020 di Kuala Lumpur tahun ini. Bagaimanapun, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan Sarawak masih memiliki atlet-atlet pelapis yang boleh digilap untuk menggantikan mereka yang telah menarik diri. Sedikit sebanyak mestilah ada menjejaskan persiapan kita. Saya tidak pasti atlet-atlet ini sama ada atlet-atlet yang kita jangka akan mendapat pingat ataupun tidak. Tapi melihat daripada jumlah yang telah menarik diri, saya percaya mesti sedikit sebanyak ada terjejas sedikit. Tapi walau bagaimanapun kita ada pelapis-pelapis yang lain ataupun atlet-atlet yang lain yang perlu kita angkatkan untuk mengganti mereka ini yang telah keluar ataupun tidak mau ikut serta lagi ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Malam Penghargaan Perbadanan Sukan Sarawak dan Majlis Sukan Negeri Sarawak 2021 di Kuching pada Ahad. Jelas beliau lagi, bagi memastikan persiapan kontingen Sarawak berjalan dengan lancar, pihak pengurusan akan menggantikan atau mengisi kekosongan slot atlet-atlet yang telah keluar dari senarai sebelum ini. Mesti ada kerana rancangan ataupun cara kita mencungkil bakat-bakat memang terus menerus. Jadi sekiranya ada seorang dua yang terkeluar daripada satu-satu sokan itu, jadi mesti ada yang lain. Tapi sama ada mereka itu sudah mencapai tahap yang terbaik untuk dapat meraih pingat. Itu kita kurang pasti lagi. Tapi harapan saya yang keluar itu adalah bukan mereka yang dalam kumpulan itulah. Saya belum melihat secara terperinci lagi siapa-siapa yang telah menarik diri itu ya. Tambah beliau, melepasi usia kelayakan, komitmen pekerjaan, berkahwin dan ditawar melanjutkan pelajaran di universiti. Antara punca atlet menarik diri dari temasya itu yang sepatutnya berlangsung di Johor pada 2020 namun terpaksa ditunda sebanyak 2 kali akibat penularan wabak COVID-19. Manakala di Miri, Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin. Datuk Seri Lee Kim Shin telah mengadakan lawatan ke Kuil Hai Long Si pada Sabtu bagi melihat sendiri kerja-kerja naik taraf yang sedang dijalankan ketika ini. Projek naik taraf Kuil Hai Long Si bagi Persatuan Penganut Dewa Som Shau Lung Kung Miri merupakan projek di bawah unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unit 4 dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Kerja-kerja naik taraf ini mula dilaksanakan tahun lepas dan dijangka siap tidak lama lagi. Selanjutnya di Kota Semarahan, Jawatan Kuasa Perwakilan Non-Resident JPNR Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia
APM Daerah Semerahan melaksanakan latihan simulasi banjir, eksersis menyelamat bencana di air sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut serta kemungkinan banjir di negeri ini. Taklimat keselamatan secara teori dan amali di bawah kelolaan jurulatih APM pada Sabtu meliputi pengenalan kepada peralatan menyelamat, pelindungan diri dan bot menyelamat, menyelamat dari darat, menyeberang menggunakan tali dan turut ditunjukkan mengenai teknik meningkatkan keyakinan di air. Bagi menggalakkan keterlibatan orang awam dalam membantu mengurangkan kesan dan risiko terhadap sesuatu kecemasan akibat bencana banjir, kerjasama latihan yang dibuat julung kalinya diadakan di Tasik Desa Ilmu, Kota Semerahan. Itu melibatkan 40 pegawai dan anggota lain-lain pangkat APM Daerah Semerahan serta 30 pelajar dan 6 pensyarah UiTM Cawangan Sarawak. Ia mengambil konsep Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) yang digunakan pakai oleh negara-negara maju seperti Jepun, United Kingdom dan Australia. Pendedahan kepada lebih ramai rakyat untuk menguasai ilmu kemahiran pertahanan awam dengan mengaplikasikan teori dan melaksanakan demonstrasi menyelamat membolehkan mereka melakukan kerja-kerja bantuan menyelamat awal sementara menunggu bantuan daripada agensi-agensi penyelamat. Kesiapsiagaan awam ini sekaligus dapat membantu mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Beralih ke laporan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media pada Ahad melaporkan 14 kes baharu melibatkan 7 daerah menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 252,702 kes. Daerah-daerah yang terlibat adalah seperti berikut. Dalam pada itu, bagi kes mengikut kategori klinikal pula, terdapat 4 kes bagi kategori 1 iaitu tiada gejala, 9 kes bagi kategori 2 gejala ringan dan 1 kes kategori 3 iaitu jangkitan paru-paru. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.